Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, ceria-ceria selalu, dan juga paling penting sudah bersedia untuk ikuti pengajian kita pada pagi ini. Baik muslimah, pada pagi ini kita akan memasuki perbincangan hadis kita yang ke-15. Hadis kita yang ke-15 ya terdapat di muka surat yang ke-99. Okey, betul. Hadis kita yang ke-15 bertajuk sebab turunnya surah Ad-Duha. Ya, sama juga tajuk yang terdapat dalam kitab dan juga yang terdapat di skrin kita pada pagi ini. Yang penting sila rujuk di halaman 99. Baik, dalam perbincangan kita pada pagi ini akan membincangkan sebuah hadis Nabi SAW tentang sebab penurunan surah Ad-Duha. Ad-Duha ni maksudnya surah yang kita baca la wad-duha wal-laili idza saja, kan? Bagi ustazah semua kita tahu tentang surah ini. Jadi dalam perbincangan ini ada satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Ad-Duha ini kepada baginda. Jadi kita lihat di sini ada pelbagai riwayat yang menceritakan tentang hadis ini. Kita lihat terlebih dahulu riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama menceritakan kepada kita tentang satu keadaan ataupun satu peristiwa yang mana malaikat dia belum lagi datang bertemu Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Jadi keadaan itu berlaku sehingga ada seorang wanita yang datang bertemu Nabi SAW. Okay, bagaimana bentuk penceritaan hadisnya? Begini. Hadis ini daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, yang mana dia berkata, apa katanya? Ihtabasa Jibril sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Jibril berhenti ataupun tersekat pun boleh jugalah ya, tapi bolehlah sebut sebagai berhenti ataupun lambatlah turun. Datang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itu ada seorang wanita di kalangan Quraisy, ya, wanita ini dia datang jumpa Nabi. Apa dia kata kepada Nabi? Faqalat imra'atun min Quraisyin abta'a alaihi syaitan. Syaitannya telah meninggalkannya. Dia kata syaitannya telah meninggalkannya. Maksudnya nak kata malaikat Jibril itulah ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dah tinggalkan Nabi sehingga malaikat Jibril tak datang turun menyampaikan wahyu kepada baginda. Jadi di sini kan Jundab pun ceritakan, maka turunlah ayat wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksudnya demi waktu duha, matahari, dan demi waktu dan demi malam apabila telah sunyi, telah gelap, Rabbmu tiada meninggalkan kamu. Jadi apa kata Allah kepada Nabi? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Jadi surah Duha, ya, surah Duha ayat 1 hingga 3. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jika kita merujuk
di dalam hadis yang lain, ya, pada hadis yang lain kita dapati bahawa diceritakan kepada kita tentang kata-kata kesat wanita ini ketika Nabi SAW tidak didatangi oleh malaikat Jibril itu tadi kan. Dan di sini sebutkan Nabi dalam keadaan yang sakit. Bagaimana keadaannya? Diceritakan kepada kita, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini aw thalathan. Jadi pada waktu itu Nabi pernah mengalami sakit yang menyebabkan Nabi tak kuat untuk bangun melaksanakan solat selama 2 atau 3 hari. Jadi datang seorang wanita, ya, sebagaimana tadi kan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang kita bincangkan tadi, ya, baru saya bacakan tadi, wanita itu kata apa? Syaitannya telah meninggalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, kita dapati dia kata begini kepada Nabi, ya, apa dia kata? Faqalat, ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu qaribaka mundu lailataini aw thalathin. Dia kata gini kepada Nabi, wahai Muhammad, aku berharap mudah-mudahan syaitanmu betul-betul telah meninggalkan kamu. Telah 2 malam atau 3 malam aku tidak melihatnya menghampirimu. Jadi untuk menolak dakwaan wanita itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan surah Ad-Duha kepada Nabi untuk beritahu kepada Nabi Allah tidak pernah meninggalkan Nabi dan juga tidak pernah benci kepada Nabi. Apa yang diucapkan, perkataan yang dikeluarkan oleh wanita itu adalah sangkaan dan kata-kata kesat yang beliau berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, ya muslimah, jika kita merujuk kepada perbincangan yang ada dalam kitab kita, ya, jika rujuk pada muka surat 99, ada perenggan yang terakhir sekali di bawah itu dalam topik sebab turunnya surah Ad-Duha itu tadi kan, disebutkan begini dalam riwayat yang lain, Jibril lama tidak datang kepada Nabi SAW. Maka orang-orang musyrik berkata, dan di dalam riwayat ini kita dapati bahawa bukan wanita itu sahaja yang kata sedemikian, namun ada di kalangan orang musyrik yang lain, ya, yang mengatakan bahawa Muhammad telah ditinggalkan Rabbnya. Jadi mereka kata Allah tinggalkan Nabi. Sebab itu malaikat Jibril tak turun bawa wahyu kepada baginda. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah Ad-Duha untuk menolak dakwaan mereka, untuk menepis kata-kata mereka dan untuk memberitahu kepada mereka bahawa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang mereka dakwa. Persoalannya sekarang muslimah, ya, siapakah wanita yang di-highlightkan siapakah wanita yang disebutkan ataupun yang dimasukkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari yang baru kita baca tadi. Datangkan tadi seorang wanita yang mana dia itu ucapkan kata-kata yang mana dia kata syaitan dia telah meninggalkan dia. Dia guna perkataan syaitan di sini, ya, dia guna perkataan syaitan. Dan kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, dia kata kepada Nabi, aku berharap syaitan kau telah benar-benar tinggalkan engkau. Jadi kata-kata ini kesat sebenarnya, ya, kata-kata yang berbentuk mana satu harapan untuk menunjukkan kepada orang ramai bahawa apa yang Nabi bawa, iaitu Al-Quranul Karim, dakwah baginda, adalah sesuatu yang tidak baik. Ini perkara yang sebenarnya ingin disampaikan oleh wanita itu. Jadi apabila wahyu terhenti pada masa itu, dia kata kepada Nabi, syaitan dia dah tinggalkan dia, beritahu kepada orang ramai pula. Ini satu perkara yang tidak seharusnya diucapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun dia adalah wanita yang musyrik. Kita pun tak boleh nak kata kau tak boleh cakap begitu. Sebab apa? Dia pun tak reti sangat apa dia kata. Yang ada pada diri dia ialah kebencian dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan dakwah Islam pada masa itu. Jadi wanita ini, jika kita rujuk, ya, dalam perbincangan
yang telah ditampilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahawa wanita ini ialah sebenarnya Ummu Jamil. Tahu tak siapa Ummu Jamil? Tahu kan siapa Ummu Jamil? Ustazah pun dah letak dah di slide kita ni. Ummu Jamil ini dia adalah saudara perempuan kepada Sufyan ibn Harb. Nama penuhnya adalah Muslimah di atas itu, tapi saya tak bacalah nama penuhnya. Tapi saya pasti Ummu Jamil lebih kita kenali sebagai isteri Abu Lahab. Kan? Betul tak? Kita lebih kenali Ummu Jamil sebagai isteri kepada Abu Lahab yang mana menentang habis-habisan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dia dan suaminya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Masad menceritakan tentang Ummu Jamil dan juga suaminya iaitu Abu Lahab. Dan di sini kita dapati dalam hadis ini, lihat betapa dahsyatnya kata-kata dia yang dia ucapkan kepada Nabi SAW hanya kerana malaikat tak turun bawa wahyu kepada Nabi, tetapi dia ucapkan dengan kata-kata yang mana dia guna perkataan syaitan, dia guna perkataan Allah tu tinggalkan Nabi kan, dan sampai dia kata apa, dia benar-benar berharap. Ini satu perkataan ataupun perkataan-perkataan yang diucapkan kepada Nabi SAW. Maka kita masuk kepada pengajaran daripada apa yang boleh kita ambil dari hadis kita yang ke-15 ini, muslimah. Pertama sekali yang ingin saya tekankan dalam perbincangan kita pada pagi ini, kita sebagai seorang wanita yang beriman kepada Allah, penting untuk kita jaga lisan kita, jaga lidah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kerana seorang wanita yang beriman kepada Allah, dia jaga lidahnya, jaga penuturannya, jaga kata-katanya. Itulah antara ciri seorang muslimah yang beriman. Maka sebab itu kita tidak hairan ketika Nabi SAW ditanya, ayyul muslimina khair? Muslim yang bagaimana yang boleh kita kategorikan dia sebagai Muslim yang baik? Dan kita, bila kita nak jadi seorang Muslimah yang baik, yang orang hormati kita ni Muslimah, antara caranya ialah Nabi kata begini, ketika ditanya kepada baginda, siapa Muslim yang baik? Nabi jawab apa kepada orang itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang baik ialah apabila Muslim yang ada di sekitarnya atau sesiapa yang ada di sekitarnya terselamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka begitulah keadaan kita ni muslimah. Jangan jadi sebagaimana Ummu Jamil itu tadi, menggunakan kata-kata yang kesat, menggunakan kata-kata bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Dia seorang wanita, tetapi kata-katanya tak seindah dirinya sebagai seorang wanita yang disebut sebagai Ummu Jamil. Dan kita kalau, bagi saya beginilah muslimah, kita kalau nak cantik ni, dia tak semestinya cantik pada zahir kita, pada wajah kita, pada luaran kita. Wanita yang cantik ialah wanita yang mana tutur katanya adalah tutur kata yang baik, tutur kata yang tidak menyakitkan hati orang lain. Tapi kalau kita ni siang malam duk sibuk mengata tentang orang, duk sibuk menghina orang lain, ia adalah satu perbuatan yang menghilangkan kecantikan diri kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahawa ia adalah perbuatan yang mana menunjukkan kita ini tidak mendapat jaminan syurga daripada Nabi. Sebab begini, jangan lupa, Nabi ingatkan kepada kita tentang dua orang
yang mana Nabi beri jaminan kepada mereka dengan syurga. Nabi kata apa? Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu li. Macam mana bunyi hadis ya? Takut silap baca. Adman lahul jannah. Siapa yang boleh memberi jaminan bagiku apa yang ada pada dua rahangnya, iaitu lidah kita ini, kemudian apa yang ada pada dua kakinya, iaitu kemaluannya. Untuk satu perkataan yang untuk mudah faham ya muslimah, kita kata, Nabi kata, siapa yang boleh jaga lidahnya, siapa yang boleh jaga kemaluannya, Nabi kata, aku beri jaminan kepada dia dengan syurga. Orang yang jaga lisan ialah mereka yang layak masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu penting kita ni sebagai seorang wanita yang beriman kepada Allah, yang kita gelar diri kita sebagai muslimah, jaga lidah kita agar ucapan-ucapan yang keluar dari lidah kita bukanlah ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Dan kita kena ingat juga ya muslimah, apabila kita dengar kata-kata hinaan, ia belum tentu adalah kata-kata yang benar. Maksudnya begini, tadi Ummu Jamil, dia ucapkan kata-kata hina kepada Nabi. Dia ucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada Nabi. Kita sebagai yang mendengar ni, ya, kita tak boleh letakkan kata-kata yang diucapkan itu tadi adalah kata-kata yang betul. Sebab kadang-kadang kita begitu muslimah. Bila kita dengar ada orang kata buruk tentang hal orang lain, ada orang dia ucapkan kata-kata yang menghina orang lain, kita pun kata dalam diri kita, agaknya betul lah tu ya. Kita pun kata sedemikian kan? Tapi adakah kita pasti? Cacian, hinaan, kutukan yang orang lain sebut tentang perihal diri seseorang, itu adalah kata-kata yang benar. Ia belum tentu. Sebab itu kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak dakwaan Ummu Jamil, yang mana dia kata, syaitan engkau telah tinggalkan engkau. Maksudnya dia nak kata apa? Tuhan kau, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tinggalkan engkau. Allah tolak kata-kata itu kerana kata-kata dia bukanlah kata-kata yang benar. Jika sekiranya, saya kata gini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolak kata-kata itu, dibimbangi, orang di sekitarnya akan mengiyakan, akan membenarkan apa yang dia katakan itu tadi. Maka ini hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan surah Ad-Duha itu tadi sebagai satu bentuk penolakan terhadap dakwaan yang dikeluarkan daripada kata-kata Ummu Jamil tersebut. Maka begitulah juga sikap kita ni muslimah. Bila kita dengar ada orang sebut hal-hal yang tak baik tentang diri seseorang, belum tentu ia adalah kata-kata yang betul. Belum tentu kata-kata hinaan itu adalah kata-kata yang benar. Dan kita perlu periksa terlebih dahulu. Dan kita kena ingat begini, ya, daripada apa yang kita bincangkan dalam hadis kita yang ke-15 ini, bahawa Allah tidak meninggalkan dan membenci hamba-Nya yang beriman. Sebagaimana yang Allah sebutkan kepada baginda di dalam surah Ad-Duha, Allah kata apa kepada Nabi? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kamu. Allah tidak membenci dan tidak meninggalkan orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak sesekali meninggalkan mereka yang berjuang untuk menjunjung syariatnya di atas kepala. Maka sebab itu kita ini, bila kita berdoa kepada Allah ya muslimah, kemudian kita rasa doa kita seolah-olah tak didengar oleh Allah. Kita rasa kenapa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu seolah-olah tidak dimakbulkan oleh Allah.
letakkan husnuzan kita, sangka baik kita yang tinggi terhadap Allah. Kerana kita yakin berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu tadi. Nabi SAW adalah seorang yang beriman kepada Allah. Mana mungkin Allah meninggalkan baginda, mana mungkin Allah membenci baginda. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, jika kita benar menjadi seorang muslimah yang menjaga setiap sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita, menjadi seorang muslimah yang meninggalkan segala larangan Allah, menjadi seorang muslimah yang berusaha ke arah salihah, Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah keyakinan yang perlu kita letakkan pada diri kita. Andai kata doa yang kita panjatkan kepada Allah ataupun kita rasa ujian yang Allah berikan kepada kita bertimpa-timpa, lihatlah ia daripada sudut yang baik, iaitu meletakkan sangka baik kita kepada Allah. Mudah-mudahan ia adalah ruang dan peluang untuk kita lebih banyak menggiatkan amalan ibadah kita, untuk kita lebih banyak mengangkat tangan kita mohon kepada Allah tanpa ada sedikit pun rasa putus asa terhadap Allah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Ustazah amat berharap setiap apa yang kita bincangkan pada pagi ini, sekurang-kurangnya ia dapat menaikkan motivasi diri kita sebagai seorang muslimah untuk terus-terusan menjaga lisan kita, untuk terus-terusan menjadi insan yang sentiasa menjaga telinga kita ini, agar setiap kata yang orang ucapkan kita tak mudah-mudah untuk terima, ya, dan juga menjaga sangka baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sahaja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi bagi membincangkan hadis kita yang ke-16 di sesi yang akan datang. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.